Assalamualaikum, salam sejahtera. Maklumat sahih jenama dipercayai. Berita perdana edisi Khamis 15 Oktober 2020. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya Hani Muhili. Berikut paparan utama berita perdana malam ini. 409 pesakit COVID-19 pulih. Kes sembuh harian tertinggi direkodkan. Labuan pula jalani PKPB selepas Sabah, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Seorang anggota polis cedera diserang sekumpulan lelaki semasa menjalankan operasi pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di sebuah premis yang menjual shisha di Lembah Sirih, Kota Baru, Kelantan. Lance Corporal Tuan Hafizuddin Tuan Muhammad Sukeli retak jari kanan selepas mempertahankan pegawainya Inspektor N. Indra Nahu yang dicakar dan ditumbuk di pipi. Ketua Polis Kelantan DCP Syafian Mahmat berkata kejadian berlaku selepas pemilik premis tidak berpuas hati dan bertindak menghalang pasukan penguat kuasa termasuk anggota Majlis Perbandaran Kota Baru dan rela memeriksa premis terbabit. Apabila sampai sana, pasukan pemantau masuk untuk buat pemeriksaan lah. Macam biasa lah. Masuk. Tiba-tiba sekumpulan pekerja ni telah menghalang pasukan penguat kuasa. So, ada yang cakar pipi pegawai kita, ada yang tumbuk dan sebagainya. Walaupun begitu, pasukan dapat menanganinya dan berlaku pergelutan. Akibat pergelutan juga seorang anggota kita telah retak jari kanan. Beliau menziarahi Lance Corporal Tuan Hafizuddin di Kampung Perupuk Bacok petang tadi. 3 lelaki berusia 23 hingga 28 tahun ditahan. Salah seorang suspek ada rekod jenayah berkaitan dadah. Sebelum tu pegawai kami memperkenalkan diri sebagai polis. Lepas tu pekerja-pekerjanya membagi kerjasama lah. Tiba-tiba datangnya tokek kedai ni. Dia cuba membuat provokasi ni. Maknanya dia cuba bertindak agresif. Dia menghalang anggota-anggota kita orang ni, menghalang membuat kerja. Dengan maki hamun kita orang. Lepas tu cuba untuk tumbuklah, cuba untuk gaduh antara kita orang ni. Lepas tu masa itulah bertindak, kita orang lebih tegas lah. Maknanya cuba untuk menangkap, tapi pekerja-pekerja yang lain cuba untuk masuk campur kesnya. Tiba-tiba dia datang serang kami. Dia pecahkan botol dulu. Lepas tu terus saya arahkan untuk anak buah saya tangkap lah. Masa buat tangkapan tu dia tiba-tiba agresif. Agresif bergelut, lepas tu dia terus tumbuk. Lepas tu mulalah pergelutan berlaku. Bila pergelutan berlaku tu kira anak buah saya seorang cedera. Terbaru, seorang lagi ditahan awal pagi tadi manakala suspek terakhir masih diburu. Ini pula tular di media sosial. Seorang anggota bomba dan penyelamat diserang seorang lelaki ketika sedang memadam kebakaran sebuah kereta di Jalan Suakasih, Bandar Tun Hussein On dekat Kajang, Selangor pagi tadi. Suspek berusia 30-an dipercayai berada dalam keadaan hayal dan pemeriksaan kenderaan lelaki itu menemukan senjata tajam berupa pisau pemotong daging. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan dalam satu kenyataan media berkata kejadian berlaku kira-kira 10.40
pagi ketika anggota bomba dan penyelamat tiba di lokasi dan dalam proses memadam kebakaran sebuah kereta yang terlibat dengan kemalangan. Anggota bomba yang bertugas telah memberi arahan kepada suspek yang mengaku kenderaan itu miliknya, namun suspek bertindak agresif dengan menumbuk anggota bomba itu. Suspek berjaya ditahan dengan bantuan orang awam. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin dalam satu kenyataan menyuarakan rasa terkilan berhubung kejadian itu. Beliau kesal dengan kejadian itu kerana anggota JBPM merupakan petugas barisan hadapan yang bekerja tanpa mengenal erti penat lelah. Zuraida berharap siasatan segera dapat dijalankan. Pemandu wanita yang menyebabkan kematian anggota tentera laut Diraja Malaysia TLDM dalam kemalangan Sabtu lalu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda RM8,000 oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas kesalahan memandu di bawah pengaruh dadah. Dia juga didenda RM3,300 atas 3 kesalahan iaitu tidak mempunyai lesen memandu dan memandu kenderaan tiada cukai jalan serta insurans. Nur Fatin Nasrah Suhaimi, 23 tahun, yang mengaku bersalah atas semua pertuduhan juga hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu selama 5 tahun. Tunangnya Nuraiman Fatih Muhammad Zuki pula didenda RM1,500 kerana membenarkan Nur Fatin memandu kenderaan miliknya. Nur Fatin Nasrah turut dipenjara 7 bulan dan perlu menjalani perintah pengawasan selama 2 tahun selepas mengaku bersalah memasukkan dadah berbahaya ke dalam badannya. Hukuman dijalankan berasingan iaitu selepas selesai menjalani hukuman penjara 6 tahun. Kemalangan di lampu isyarat Jalan Johor Bahru Kota Tinggi pada pukul 10 pada pagi 10 Oktober lalu menyebabkan kematian Laskar Kanan Muhammad Rizal Busri, 31 tahun. PAS merafakkan setinggi-tinggi junjung kasih ke hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas kebijaksanaan dan langkah berhikmah baginda menyelesaikan sebarang kemelut termasuk politik sehingga berjaya membawa kepada ketenangan, keharmonian dan kestabilan negara. Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan menegaskan parti itu yakin tindakan Al-Sultan Abdullah adalah berdasarkan kuasa prerogatif dan budi bicara seperti yang diperuntukkan perlembagaan berkonsepkan raja berperlembagaan. Menerusi satu kenyataan, beliau turut menyeru parti politik yang diberi amanah membentuk kerajaan baginda yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri diberikan sokongan padu tanpa diganggu-gugat. Tegas beliau, jemaah kabinet yang dianggotai Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, PAS dan Gabungan Rakyat Sabah mesti bertindak secara kolektif dan bertanggungjawab memberikan keutamaan dan fokus kepada kesejahteraan rakyat. Ia penting terutama dalam tempoh sukar di mana semua pihak berusaha bertungkus lumus menangani penularan semula pandemik COVID-19 serta langkah memulihkan ekonomi negara. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' Uzir Mohamad dalam satu kenyataan mengesahkan polis akan mengambil keterangan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bukit Aman esok. Ia berhubung siasatan kes penyebaran senarai nama 121 ahli parlimen yang didakwa menyokong beliau untuk membentuk kerajaan baharu. Sehingga kini, 113 laporan polis diterima. Selasa lepas, ahli parlimen Port Dickson itu menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Ia bagi menyampaikan pernyataan yang beliau mempunyai majoriti di Parlimen untuk dilantik selaku Perdana Menteri. 409 kes sembuh COVID-19, angka kes pulih tertinggi pernah dicatat Malaysia. Ketika memperincikan perkara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan ia menjadikan jumlah kes sembuh sebanyak 12,014 kes atau 66.3% daripada keseluruhan kes. Kes baharu yang dicatat pula sebanyak 589 kes dengan 586 kes merupakan penularan tempatan. Manakala bakinya 3 kes import dibawa individu yang pulang dari Indonesia, 2 kes dan 1 kes dari Ukraine.
Daripada penularan tempatan, 453 kes merupakan warga Malaysia dan 133 kes bukan warga negara, dengan Sabah masih mencatat angka kes tertinggi iaitu 304 kes. Angka kumulatif kes COVID-19 pula melepasi angka 18,000 iaitu 18,129 dengan kes aktif keboleh jangkitan 5,945 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan terdapat pertambahan 3 kes kematian di Sabah, menjadikan kes kematian akibat COVID-19 mencecah 170 kes. Kes kematian 168 iaitu kes 12,170, seorang perempuan warga negara berusia 54 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung dan juga penyakit kelenjar tiroid. Beliau telah meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth. Kes 169 iaitu kes 15,303 ialah seorang lelaki bukan warga negara berusia 68 tahun mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau meninggal di Hospital Tawau. Kes kematian terakhir melibatkan wanita bukan warga negara berusia 100 tahun meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent. 4 lagi kluster baharu dilaporkan masing-masing di Sabah, Negeri Sembilan dan Putrajaya, Perak serta Labuan. Kluster Olive Sabah melibatkan daerah Hulu Langat di Selangor dan daerah Kota Marudu serta Pinampang, Sabah. Kes indeks telah dikenal pasti di Selangor hasil saringan pulang dari Sabah dan saringan kontak rapat telah mengenal pasti 16 lagi kes positif COVID-19. Untuk kluster Bah Pasir di Negeri Sembilan dan Putrajaya melibatkan Port Dickson dan daerah Putrajaya dengan indeks dikenal pasti hasil saringan pulang dari Sabah. Kes dikesan positif dan dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar dan saringan kontak rapat mengenal pasti 4 lagi kes positif. Iaitu kluster Bah Pengkalan di negeri Perak. Kluster baru ini melibatkan daerah Hulu Perak di negeri Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 14,345 dan kes ke 14,346 telah dikenal pasti hasil saringan pulang dari kawasan berisiko di negeri Sabah. Kes dikesan COVID-19 pada 8 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 5 lagi kes positif COVID-19. Labuan turut merekodkan kluster baharu iaitu kluster Sagu King. Kes indeks bagi kluster itu dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan ke Hospital Labuan pada 11 Oktober. Saringan kontak rapat mengenal pasti 4 lagi kes positif. Selepas Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Sabah, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB juga akan dikuatkuasakan di Labuan bermula 12:01 tengah malam 17 Oktober sehingga 30 Oktober. Perkara itu diputuskan pada sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di wilayah persekutuan itu sejak akhir-akhir ini. Merentas negeri adalah tidak dibenarkan. Dan saya tidak sebut rentas daerah kerana Labuan saya difahamkan hanya mempunyai satu daerah iaitu sebuah pulau. Walaupun bagi kes kecemasan memang kita benarkan dengan syarat mengemukakan surat daripada PDRM. Bagi pekerja, mereka bila bergerak di dalam satu daerah maka tentu sajalah mereka tidak memerlukan pas ataupun surat daripada majikan kerana bekerja di dalam pulau itu saja. Pergerakan udara lapangan terbang Labuan adalah dibuka seperti biasa. Bagaimanapun jika ingin merentas negeri
atas urusan perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak PDRM. Sepanjang tempoh PKPB, semua aktiviti ekonomi dibenar beroperasi. Kenderaan yang membawa pekerja pula dibenar untuk melakukan perjalanan dalam wilayah berkenaan. Hanya 2 orang dibenarkan untuk keluar dari rumah untuk mendapatkan bekalan makanan dan keperluan asas. Perkhidmatan pengangkutan air bagi feri Roro, feri Express dan bot laju dibenarkan beroperasi sehingga 6 petang. Manakala aktiviti kapal NCS atau kumpit ke Labuan bagi tujuan pertukaran barter tidak dibenarkan. Perkhidmatan pengangkutan teksi air dan penambang pula dibenar beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, kapal yang datang dari Sabah ke Labuan, anak kapalnya yang mendaftar keluar perlu dikuarantin wajib selama 14 hari. Individu yang mempunyai urusan serta perlu bergerak ke destinasi yang terletak di kawasan PKPB tidak perlu berpusu-pusu ke Balai Polis untuk memohon kebenaran. Muat turun borang melalui Facebook Polis Diraja Malaysia PDRM dan hanya hadir ke Balai Polis untuk tujuan pengesahan. Permohonan berbentuk sosial tidak dibenarkan. Pemohon permit ini boleh memperolehi borang daripada Balai Polis, daripada pondok polis ataupun memuat turun melalui Facebook PDRM. Setelah selesai mengisi borang, hanya perlu ke Balai Polis yang berdekatan untuk mendapatkan tanda tangan ketua balai. Itu saja. Dan selepas ditandatangani, borang itu dicop, maka ianya boleh digunakan di setiap sekatan jalan raya. Di Petaling Jaya, Selangor, 26 pekerja Kelab Golf Tropicana Golf and Country Resort TGCR disahkan positif COVID-19. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faizal. Jelas beliau, saringan COVID-19 terhadap 507 individu di asrama TGCR sudah dilakukan. Di dalam ni 16 pekerja didapati positif dan di sekitar lain ada lagi 10 orang. So jumlah setakat ni 26 orang positif. Okey. Setakat ni semua pekerja kita tengok dah sudah pun disaring. Sekarang kita tengah tunggu result datang balik. Lebih 500 pekerja TGCR mendiami 3 blok asrama yang membabitkan warga tempatan dan pekerja asing. Bermula 12 Oktober lalu, kerajaan melaksana PKPD di asrama TGCR sehingga 25 Oktober ini. Tapau jadi pilihan pelanggan restoran daripada duduk makan di kedai. Laporan penuh seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Masih bersama Berita Perdana. SOP bagi premis makanan iaitu terhad kepada 2 orang bagi 1 meja sepanjang tempoh PKPB perlu dipatuhi kerana kelonggaran telah diberikan berbanding sebelum ini iaitu tidak dibenarkan langsung makan di kedai. Tinjauan sekitar Kuala Lumpur hari ini mendapati ramai pelanggan yang bersetuju dan lebih gemar bungkus dan makan sama ada di pejabat atau rumah. Laporan wartawan Nurliana Tarmizi. PKPB kali ini berbeza kerana sektor makanan masih boleh beroperasi seperti biasa, namun dengan SOP baru kerajaan iaitu hanya boleh beroperasi sekitar 6 pagi sehingga 10 malam. Mari ikuti saya untuk meninjau beberapa kedai makan di sekitar Kuala Lumpur dalam menghadapi situasi ini. Sebuah premis yang dikunjungi mengurangkan meja makannya dari 30 buah kepada 12 buah meja sahaja bagi mematuhi SOP. Manakala peniaga lain mempunyai kaedah lain bagi menambah pendapatan.
Selain scan QR code, sanitasi tangan dan mengambil suhu sebelum masuk ke kedai, terdapat juga pekerja yang memakai face shield. So bila dah kena PKPB tu, kita orang agak risau jugalah kan. Tapi kita boleh buat delivery for drinks and even waffle. So at the moment, alhamdulillah no problem. Walaupun customer kurang ke sini lah physically. Ikutkan customer pun kurang juga. Banyak yang ada yang cuti, yang bekerja kat rumah. Ikutkan bungkus dengan makan ni, rasa saya sama aja. Tak ada perbezaan lah. Pelanggan pula dilihat memilih tidak berada di premis kerana faktor keselamatan diri. Saya rasa tak perlu pun berkumpul sebab kes makin meningkat. So kalau yang nak bergathering tu pun kena fikir banyak-banyak kali sebab kalau kita sendiri tak nak ubah, so benda ni mungkin dia akan jumlah tu akan jadi increase lagi. Kalau semakin berkurang orang, so gejala ni kita dapatlah kita ni kan hindarkan daripada terus merebak. Kalau boleh saya akan choose bungkus lah. Jangan makan dalam kedai sebab kedai juga banyak orang, kita tak tahu orang itu ada COVID atau tak. Jadi baik jangan keluar dengan keluarga loh. Boleh datang lah tapi untuk bungkus saja. Jangan dimakan dengan kedai. Sebab sekarang kes sudah banyak. Kita pun tak tahu macam mana nak ini kan settle. So lebih baik duduk masa rumah lah. Walaupun dalam tempoh PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor, namun kelonggaran operasi premis makanan tetap diberi demi kelangsungan operasi perniagaan dan pendapatan mereka. Nuriana Tarmizi, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia telah pun melanjutkan tempoh amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan yang bertanda kuning dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang bertanda jingga sehingga ke 18 Oktober 2020. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km per jam di kawasan perairan yang berkenaan. Keadaan ini adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti perkapalan dan juga aktiviti menangkap ikan. Sementara itu, menerusi paparan imej radar semasa, dapat diperhatikan di semenanjung Malaysia, hujan dari buk petir kini berlaku di negeri Perlis, Kedah, bahagian utara negeri Perak serta di bahagian utara negeri Kelantan dan juga Terengganu. Diramalkan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, diramalkan hujan dari buk petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pesisiran pantai negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor Barat menjelang awal pagi nanti. Di negeri Sabah, hujan dari buk petir kini tertumpu di bahagian sandakan negeri Sabah, manakala di negeri Sarawak, hujan dari buk petir kini berlaku di bahagian utara, bahagian Bintulu serta di barat negeri Sarawak. Keadaan ini juga diramalkan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Berikut kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari esok. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.
KEY 5, nombor pendaftaran kenderaan paling mahal di Bida. Teruskan bersama kami untuk paparan penuh. Kerajaan Negeri Melaka akan membuka kertas siasatan bagi mengesan dan mendakwa syarikat perkapalan yang terlibat dengan insiden tumpahan minyak di perairan Tanjung Tuan yang menjejaskan perairan Melaka dan Negeri Sembilan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali menegaskan pihaknya bekerjasama dengan Jabatan Laut Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar untuk menjejaki mereka yang tidak bertanggungjawab. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 39(B Enakmen Sumber Air yang memperuntukkan denda maksimum sebanyak RM250,000. Dan saya mengalu-alukan kepada mereka-mereka yang pakar dalam bidang tumpahan minyak ini, terutamanya mereka yang terlibat dalam industri oil and gas, refinery umpamanya, bolehlah mengeluarkan bantuan sama dari segi pengalaman mereka maupun kemudahan peralatan bagi kaedah membersihkan pantai dan juga mengekang minyak ini terus ke pantai di kawasan yang terdekat. Kita mesti mengekang itu terlebih dahulu dengan menggunakan oil spill bomb. Jadi saya mengalu-alukanlah. Proses pembersihan dijangka mengambil masa yang lama berikutan sisa tumpahan masih ada di tengah laut selain turut menjejaskan kawasan Paya Bakau. KEY 5 menjadi nombor pendaftaran paling mahal di Bida iaitu RM88,000 menerusi bidaan yang dibuka Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah. Bidaan KEY selama 5 hari bermula 9 Oktober lepas mengutip lebih RM2.2 juta melibatkan 2,765 pembida. Pengarah JPJ Kedah, Isma Suhaimi Sharif berkata, bidaan dijalankan melalui dalam talian JPJ EBIT yang menawarkan ketelusan bermula transaksi pendaftaran sehingga pembayaran dibuat. JPJ akan membuka nombor siri KEY nombor secara turutan pertengahan bulan ini di kaunter JPJ Kedah. Sekarang ni kita dah buka lebih kurang 6 siri melalui JPJ EBIT online. Dan KEY yang pecah rekod lah. Dia lepas 2.2 million. Lain semua yang second adalah KEX 1.295 juta. Siri sebelum ni. Dalam pada itu, tawaran sebut harga kenderaan lucut hak sebanyak 62 kenderaan bakal bermula 18 hingga 25 Oktober ini. COVID-19 yang tersebar begitu cepat di seluruh dunia telah meningkatkan kesedaran bahawa membersihkan diri ialah cara terbaik untuk mencegah penularan penyakit berjangkit. Disebabkan ia adalah anggota badan utama pembiakan kuman, setiap individu dinasihatkan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun sekurang-kurangnya 20 saat sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia hari ini. Wartawan Azri Ahmad Mustafa Hadi menyediakan laporan berikut. Kelazimannya, kita kerap menyentuh mata, hidung dan mulut tanpa sedar. Tangan yang tercemar boleh memasukkan kuman ke dalam sistem pernafasan melalui mata, hidung dan mulut. Tangan juga boleh memindahkan kuman kepada objek yang dipegang seperti tombol pintu, duit, telefon bimbit dan ketika bersalaman. Jika sukar mendapat akses untuk basuh tangan, gunakan cecair pembasmi kuman. Bagi pengguna pengangkutan awam, anda amat digalakkan membawa sebotol kecil pembasmi kuman sebagai persediaan pencegahan. Ini kerana anda menyentuh tempat atau barang yang kerap disentuh orang ramai. Jika di rumah pula, anda dinasihatkan mencuci tangan selepas selesai melakukan aktiviti dalam rumah seperti memasak atau memegang permukaan yang kotor dan disyaki ada kuman. Membasuh tangan dengan betul boleh
mencegah dan mengawal jangkitan COVID-19 kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Caranya ialah dengan membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun, tak kira apa jenis sabun, tapi gunakan sabun dengan cara lebih kerap. Apa yang dimaksudkan membasuh tangan sebagai kebiasaan baru ialah mencucinya lebih kerap walaupun tidak makan atau tidak menggunakan tandas. Dijelaskan dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, dan berjayalah orang-orang yang mana dia menjaga kebersihan. Dijelaskan juga dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi, hadis yang ke-23 menyebutkan at-tahur syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bersih dan mudah-mudahan kita jaga kita dalam musim COVID-19 ini. Memakai sarung tangan tidak bermakna anda tidak perlu mencuci tangan. Anda berdepan risiko yang sama kerana menyentuh bahagian tercemar, kemudian menyentuh pula bahagian muka. Setiap individu perlu kerap mencuci tangan untuk mengelak penularan wabak COVID-19. Tabiat tersebut bukan sahaja dapat mengelak coronavirus tetapi dapat menjaga kebersihan diri harian. Setiap tahun, ribuan orang di negara-negara membangun mati akibat penyakit yang boleh dicegah semudah membasuh tangan. Majoritinya kanak-kanak. Justru, Hari Mencuci Tangan Sedunia 2020 mengingatkan manusia sejagat tentang kewajipan mencuci tangan demi keselamatan nyawa masing-masing. Azri Ahmad Mustafa Hadi, Berita RTM. Beberapa syarikat percukaian mencadangkan cukai barangan dan perkhidmatan GST diperkenalkan semula. Syarikat berkenaan berpendapat sistem percukaian itu telus dan mampu mengurangkan ketirisan sekaligus memberi pulangan lebih baik kepada kerajaan. Bagaimanapun, kadar yang bakal dikenakan itu perlu diteliti bagi mengelak ia membebankan orang ramai. Jelas Pengarah Eksekutif Jualan dan Cukai Perkhidmatan Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services, Tan Eng Yeoh, tempoh masa tertentu harus diberikan agar semua pihak dapat bersedia. When do we make that announcement? Yeah? To me, this time taklah sesuai untuk buat announcement tu. Tapi at the right time, lepas announcement pada saya, on the basis that GST yang kita ada tu is only 3 years ago, masih lagi people's knowledge are still quite fresh. I feel that personally about 6 to 9 months should be sufficient for businesses to get back the GST. Kadar cukai yang dikenakan juga seharusnya selari dengan keadaan ekonomi masa kini. Nada serupa disuarakan Pengarah Eksekutif Cukai Tidak Langsung KPMG Tax Services Sdn Bhd Eng Su Lin yang menjelaskan kebanyakan negara luar kini melaksana langkah menurunkan cukai tidak langsung negara. Setengah country the rate mungkin mereka introduce pada 3% dan kemudian naik kepada 5%, 10%. Tapi semasa pandemik sekarang saya boleh lihat ada banyak country juga yang ada menurunkan indirect tax rate, the VAT rate ke the GST rate, because they want to take care of the rakyat lah. Mereka ditemui media selepas hadir Forum Polisi Cukai Anjuran International Strategy Institute di Putrajaya. Permintaan terhadap hartanah sewa menunjukkan tren pemulihan sejak negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula Jun lalu. Jelas Pengurus Besar Penyelesaian Data Pengguna REA Group Asia, iproperty.com.my, Premendran Pathmanathan, tindakan kerajaan melonggarkan sekatan pergerakan memberi kebebasan kepada rakyat untuk meninjau pasaran hartanah. Analisis permintaan hartanah sewa pada separuh pertama tahun ini menggunakan data kunjungan dan penyenaraian hartanah di iproperty.com.my.
So 1 month into the RMCO and by the end of the first week of July, there was an upward recovery of 25% in rental visits on iproperty.com.my. The market recovery towards the end of H1 2020 dampened the initial effects of the pandemic and contributed towards a lower overall decline of 5.6%. Susulan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP, permintaan terhadap hartanah sewa di seluruh negara bagi separuh pertama tahun ini mencatat penurunan 5.6%. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputra TUB diteruskan menerusi inisiatif penjana. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, dengan dana tambahan 20 juta ringgit, seramai 250 peserta baharu disasar untuk dilatih. Sehingga kini, program di bawah kendalian SME Corp itu berjaya melatih 5,766 belia Bumiputra. 99% daripadanya telah memulakan operasi perniagaan dalam pelbagai bidang. TUB juga telah mencatat jualan terkumpul 127.17 juta ringgit dan mewujudkan 10,540 peluang pekerjaan baharu termasuk untuk peserta program. Bagi tahun ini, latihan program dilaksanakan secara dalam talian untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Jika anda berminat, boleh memohon sebelum 25 Oktober menerusi laman sesawang seperti tertera. Ada jaminan menggembirakan untuk industri sukan negara yang terjejas ketika ini. Untuk maklumatnya, kita bersama dengan Nazri Fahmi dalam segmen sukan. Nazri? KBS beri jaminan bantu tinggalkan industri sukan yang terjejas PKPB. Sukan bakal dipertandingkan di Sukan Si Hanoi. Terima kasih Hanim dan Fatil. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkembangan sukan saya mulakan dengan berita ini terlebih dahulu. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, etnik kebangsaan hanya dibenar meneruskan latihan di pusat latihan dengan SOP ketat. Latihan di pusat komersial awam seperti tempin bowling adalah dilarang. Yang dibenarkan adalah latihan berpusat di pusat-pusat latihan. Latihan di pusat-pusat latihan. Dan latihan itu secara quarantine based approach. Mereka tak boleh keluar pun. Mereka berada di dalam pusat latihan tersebut dan tidak boleh keluar. Dia macam di quarantine juga. Jadi yang ini dibenarkan. Tetapi kalau di Sunway Pyramid, sebuah shopping kompleks, jadi ianya bukanlah dianggap sebagai latihan berpusat secara kuarantin, kerana selepas latihan mereka akan balik dan melalui shopping kompleks dan sebagainya. Dan ini tidak dibenarkan di dalam kawasan PKPB. Semalam Pengarah Bahagian Persediaan Atlet Majlis Sukan Negara, Jeffrey Ngadirin berkata, beberapa sukan seperti rugby dan bowling padang menghentikan latihan sepanjang tempoh PKPB. Manakala pasukan tempin bowling tidak dapat berlatih kerana venue latihan dilakukan di pusat komersial. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS prihatin dan memahami keresahan penggiat sukan yang terkesan susulan penguasaan PKPB. Menteri Datuk Seri Rizal Marikan Naina mereka berkata pihaknya memberi jaminan untuk meningkatkan usaha membantu industri. Antara perkara yang dilakukan ialah dengan mengadakan kerjasama dan mengikut panduan Majlis Keselamatan Negara MKN serta Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia perlu dilaksanakan agar aktiviti sukan dan rekreasi dapat dibuka semula seperti ketika dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB sebaik saja berakhirnya tempoh PKPB. Datuk Seri Rizal menerusi satu kenyataan turut menjelaskan bahawa larangan aktiviti sukan dalam Dewan hanyalah bersifat sementara. Malah ujarnya kerajaan masih membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak melibatkan kontak fizikal dengan ia dijalankan secara individu dan di tempat terbuka terhad kepada maksimum 10 orang pada satu masa.
Tegas beliau, langkah melarang aktiviti sukan berkontak dan berpasukan serta lain-lain sukan dalam dewan di kawasan PKPB perlu dilaksanakan atas arahan MKN dan nasihat KKM. Keputusan tersebut dilaksana atas dasar kesihatan dan kepentingan awam buat sementara waktu untuk membantu negara memutuskan penularan pandemik COVID-19. Isukan akan membuat penampilan kali kedua di Tamasya Sukan Si Hanoi 2021. Perkara terbabit diputuskan Jawatan Kuasa Eksekutif Persekutuan Sukan Asia Tenggara menerusi satu mesyuarat dalam talian baru-baru ini. Acara terbabit dipertandingkan setelah mendapat lampu hijau daripada tuan rumah. Naib Presiden Persatuan E-Sport dan Rekreasi Vietnam, Duong Vy Cao, yang juga ketua delegasi Isukan Vietnam ke Sukan Si Filipina tahun lalu, menyatakan 6 permainan bakal dipertaruhkan. Antaranya Dota 2, Arena of Valor dan Pro Evolution Soccer. Selain isukan turut disenaraikan adalah triathlon, bowling dan jiu-jitsu. Ia menjadikan keseluruhan acara bakal dipertandingkan dalam tamasya itu sebanyak 40. Jumlah acara itu kurang 16 berbanding edisi terdahulu impak daripada pandemik COVID-19. Sukan Si edisi ke-31 dijadualkan berlangsung dari 21 November hingga 2 Disember dan Sukan Para dijadualkan berlangsung dari 14 hingga 21 Disember. Di Filipina tahun lalu, kontingen isukan negara berjaya meraih 1 pingat emas dan gangsa masing-masing menerusi Hearthstone dan Mobile Legend Bang Bang. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM berpuas hati dengan prestasi keseluruhan semua pengadil terlibat Liga M musim ini berbanding musim terdahulu. Antara paling menyalah mutu pengadilan daripada pasukan-pasukan negeri. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengadil FAM Muhammad Dali Wahid, kemantapan pengadil bagaimanapun akan terus dimantapkan menerusi pelbagai inisiatif. Pada keseluruhannya, prestasi pengadil yang mengenai perlawanan Liga Super dan Liga Premier yang berlangsung adalah di tahap yang memuaskan. Saya ulang balik, di tahap yang memuaskan, walaupun terdapat sebilangan pengadil yang gagal melaksanakan tugas dengan betul lah sedikit kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengadil FAM kali ini. Menjelang kempen Piala Malaysia 6 November depan, Ketua Jurulatih Perak Mehmet Dorokovic tetap yakin dengan prestasi anak buahnya bagi menghadapi saingan tersebut. Pada masa sama perlu berwaspada dengan ancaman daripada pasukan lain. Ini kerana menurut Mehmet, suasana saingan peringkat kalah mati adalah berbeza dengan setiap pasukan yang layak bertanding, mempunyai kelebihan dan kemampuan masing-masing. It's a cup that is very close to me as a player, as a coach, and it's a prestige cup. It's an honor, and it will be great to win it again. To be honest, but it's not easy. It's not easy. There's so many good teams in the league, and anybody can win. Bagi penyerang Perak Sharif Fikri Mahmud Fauzi pula, beliau berjanji akan memberikan aksi terbaik pada saingan Piala Malaysia. As a local player lah, memang saya pressure dengan tekanan yang ada. Itu adalah satu pengajaran dan pembelajaran lah untuk saya sebagai pemain untuk mengatasi tekanan tersebut. Tapi Alhamdulillah lah, walau apa yang dah terjadi, saya terima dengan seadanya lah. Dalam saingan Liga Super yang berakhir hujung minggu lalu, Perak menamatkan saingan di tempat keempat, manakala Sharif Fikri muncul penyerang tempatan terbaik dengan mengumpul 10 gol, kurang 2 jaringan daripada pemenang kesu emas Ifat Dayo Ulusigun dari Selangor. Penyerang hoki kebangsaan Tengku Ahmad Tajuddin Abdul Jalil berharap dapat kembali menjalani latihan penuh bersama pasukan dalam tempoh 2 minggu akan datang. Pemain berusia 34 tahun itu tidak mahu ketinggalan dalam usaha menambat hati barisan jurulatih diketuai Aru Sevaraj untuk disenaraikan dalam 25 pemain mewakili skuad kebangsaan. Beliau yang sedang menjalani latihan pemulihan secara berasingan berharap dapat segera pulih bagi mentadbirkan sepasukan dalam perlawanan pemanas badan yang juga medan pemilihan yang telah berlangsung sejak 5 Oktober lalu. Sekarang masih lagi dalam proses pemulihan, tapi saya dah beransur
baik dan bertambah baik untuk kembali ke padang sepenuhnya. Jadi itulah saya hanya menunggu masa untuk dilepaskan oleh pihak ASN. Buat masa ni saya masih lagi di bawah pemantauan oleh fisioterapis dekat ASN. Tengku Ahmad Tajuddin kini dalam fasa pemulihan selepas lututnya pula tercedera sewaktu latihan bersama skuad kebangsaan Ogos lalu. Tambah beliau, walaupun berada dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, latihan pasukan mesti diteruskan mengikut program latihan yang disediakan jurulatih. Arus sebelum ini menyarankan 38 pemain bagi mintai kem latihan pemilihan pasukan hoki lelaki kebangsaan dengan beberapa nama besar seperti pasangan adik-beradik Faizal dan Fiti Syari disenaraikan semula. Keserasian penyerang muda sensasi negara Luqman Hakim Syamsuddin bersama skuad bawah 21 tahun KV Kortraj semakin baik selepas menjadikan gol pertama dalam perlawanan rasmi bersama pasukan itu kemarin. Bekas pelatih Akademi Motadhari itu turut menyatakan keterujaannya melangkah kejayaan sebagai salam perkenalan. Now for the first 2020, for the first official game for me. Yeah, 2020, the first official game for me. Yeah, first goal, I'm very happy. Of course, new teammates, new team. Yeah, I'm very happy. Also the winning goal? Yeah, also the winning goal. Kejayaan 1-0 itu merupakan kemenangan keempat di laka skuad bawah 21 tahun KV Kortraj selepas mengharungi 6 perlawanan. Aksi membolehkan klub itu kini berada di kedudukan keempat apabila menghimpun 14 mata. Luqman Hakim yang berlepas ke Belgium Ogos lalu menandatangani kontrak selama 5 tahun bersama KV Kortraj, klub milik ahli perniagaan Malaysia Tan Sri Vizentan. Sekian berita sukan, kembali bersama Fatil dan Hanim. Perhatikan anak anda kerana penjenayah ada di mana-mana. Seperti video tular ini, penjenayah dilihat mencolek seorang kanak-kanak di halaman rumah. Dimuat naik Sinjia dalam laman Facebooknya, CCTV mendapati kanak-kanak berkenaan pengsan sebelum dilarikan. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan lokasi kejadian. Rata-rata warga net marah selepas melihat video ini. Kelibat buaya sebagai antara haiwan pembunuh membuatkan ramai yang gerun. Bagaimanapun, situasi itu berbeza dengan seorang individu ini. Dikongsi Led Bible di Twitter, lelaki berkenaan bersahaja duduk di tebing sungai sambil menyuap haiwan berkenaan makan secara bergila-gila. Lokasi rakaman tidak dapat dipastikan. Setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk kelihatan cantik. Seperti seorang wanita 39 tahun ini yang mendakwa mempunyai pipi terbesar di dunia. Bukan sahaja menganggap memiliki kecantikan itu, malah sanggup menghabiskan ribuan ringgit untuk mendapatkan rawatan menaikkan tulang pipi. Pipinya kini kelihatan tajam pada wajah, namun beliau masih tidak berpuas hati dengan ukurannya. Beliau melakukan suntikan pipi sejak usia 26 tahun, bagaimanapun tidak dapat mengingati angka suntikan yang telah dibuat. Atas dasar keprihatinan juga pengalaman ahli keluarga yang menghidap kanser, 2 pelawak terkenal, Aceh dan Nabil, memberikan sumbangan kepada Makmal Penyelidikan Kanser Universiti Putra Malaysia UPM, Majlis Kanser Nasional MAKNA. Sumbangan cetusan idea Nabil Ahmad itu sempena meraihkan Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Sumbangan diberikan berdasarkan jualan produk Sugar Bomb hasil kolaborasi Nabil dan Aceh bulan ini. Pada kami, sebelum kami berkolaborasi, mungkin idea ini sebenarnya kalau tak silap saya daripada Nabil, dan dia membuka satu ruang bisnes di mana selain kita kolaborasi, apa sumbangan kita pada negara. So macam mana kita nak bawa orang pembeli, reseller, stokis, dan juga kru-kru yang bekerja di pekerja-pekerja yang ada lebih kurang 300 orang ni boleh membantu memberi sumbangan kepada negara. So kita dapatkan
maklumat kanser apa ataupun apa yang memerlukan dari segi pendidikan, perubatan. So buat masa bulan Oktober ni adalah untuk breast cancer. Aceh yang hadir bersorangan ke majlis penyerahan cek kepada Makna memberitahu sumbangan itu juga dalam usaha membuka mata masyarakat mengenai bahaya pembunuh senyap itu. Turut ditemu bual pengarah Institut Biosains UPM, Profesor Dr. Zunita Zakaria. Kami merasa sangat terharu sebenarnya dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kerana ada syarikat yang sudi untuk memberikan sumbangan yang sedemikian. Sebabnya adalah ada kekanganlah dari segi keuangan sebenarnya, dan bila kita lihat dari segi kepentingan untuk kita mendidik komuniti dan juga masyarakat kita lah, untuk sama-sama mereka melihat sendiri bagaimana penyelidikan dilakukan. Jadi dengan adanya sumbangan yang sedemikian. Selepas mengecapi kejayaan di China, penyanyi terkenal Sheila Amzah mahu mencuba kelainan baru dengan menyanyikan lagu dalam bahasa Tamil. Hasrat disuarakan penyanyi berusia 30 tahun itu sebagai kelainan bagi konsert Sheila Amzah Journey to the Future tahun depan. Konsert anjuran Shiraz Project Sendirian Berhad itu bakal diadakan pada 15 Januari 2021, sekaligus menjadi antara konsert pertama diadakan awal tahun depan. Walaupun negara masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan, Sheila tak mampu menyembunyikan keterujaannya untuk tampil dalam konsert solo berkenaan. Ini merupakan persembahan solo saya yang pertama yang dalam skala besar selepas saya melahirkan. So saya ambil masa dalam lebih kurang setahun juga untuk dapat balik suara saya fully. Sekarang baru dah terbuka balik. Dan macam kalau tidak, memang sebab saya C-section kan masa melahirkan hari tu. So it takes time for me to macam gather my strength semua, dan juga apa yang different yang akan korang dapat experience pada konsert Sheila nanti. InsyaAllah kita akan dapat penonton yang berbilang kaum. Ya, paparan B-Diva itu menutup berita perdana edisi Khamis 15 Oktober. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Dan jangan lupa juga amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Assalamualaikum. Salam sejahtera.